Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang kita tahu, Puak Salafi iaitu melalui karya PIS tengah rancak mempromosikan buku mereka yang bertajuk Akidah Bersanad Imam Syafi'i. Malah ustaz-ustaz Salafi pun turut sama mempromosikan buku ini. Tapi sayangnya, buku ini dikritik hebat kerana mempunyai sanad yang lemah. Malah lebih teruk adalah palsu. Oleh itu, jom kita lihat kritikan hebat pakar hadis Dr. Umar kepada kitab karangan Sulaiman Al-Yasufi ini. Nah, buku Al-Haqqari sekarang bertajuk Al-I'tiqad Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Al-Haqqari Abul Hasan, penulis buku ini tidak siqah. Bahkan Ibnu Najjar Al-Baghdadi Al-Hafiz mengatakan bahawa Al-Haqqari muttaham bil kazib, bahkan memalsu hadis dan sering mentarkib isnad. Tarkib isnad itu apa, tuan-tuan? Ini matan milik orang lain, dia buat cipta sanad baru sehingga sampai kepada matan tersebut. Ini satu tindakan yang sangat berbahaya di kalangan ahli hadis. Siapa yang buat macam ni confirm dia tak siqah lagi sebab kazib. Ibnu Hajar kemudian juga menukil daripada Al-Haqqari, beliau mengatakan Al-Haqqari meriwayatkan hadis-hadis gharib, munkar dan mengandungi perkara-perkara maudhu'at dan pernah memalsu hadis di Isfahan dan lain sebagainya. Tuan-tuan, orang yang macam ni dia adalah jarah yang sangat teruk. Justru kalau ada riwayat buku Haqqari, kalau kita jujur, okeylah tuan-tuan, kandungan dia kadang ada kandungan yang dia riwayatkan disokong oleh riwayat yang lain. Tapi kalau banyak juga riwayat yang sendirian dia dalam periwayatan tu, dia katakan Syafi'i kata macam ni, kita tak jumpa sanad lain melainkan sanad tu aja. Yang macam ni kita kata jangan-jangan dia memalsu ni sanad tersebut. Nah, justru buku Al-Haqqari, tuan-tuan, dia bukan buku muktamad dalam mengetahui mazhab atau ucapan Imam Syafi'i dalam akidah. Buku yang kedua adalah buku Abu Talib Al-Ushari, dah dicetak lama. Dan kalau kita tengok sanad dia dalam buku tersebut, dia bermula dengan ucapan qala Syekhul Imam Al-Hafiz Sadruddin Al-Yasufi. Maknanya perawi kitab ni sama sebenarnya dengan kitab yang akan kita bincangkan berikutnya, yaitu Sadruddin Al-Yasufi. Dia adalah riwayat Abu Talib Al-Ushari sebenarnya. Dan sanad ni, tuan-tuan, secara ringkasnya kembali kepada Ibn Qadish daripada Abu Talib Al-Ushari, daripada Ibnu Mardak, dari Ibn Abi Hatim, dari Yunus Ibn Abi A'la, daripada Imam Asy-Syafi'i. Coba kita cek satu-satu perawi hadis ni. Ibn Qadish, tuan-tuan, beliau adalah Asy-Syekhul Kabir Abul Ais Ahmad bin Ubaidullah bin Muhammad bin Ubaidullah Ibn Qadish, seorang muhaddis Al-Uqbari. Dan yang paling penting adalah ulama mengatakan beliau pemalsu hadis. Ibnu Najjar mengatakan kana dha'ifan fi riwayah mukhallitan kazzaban la yuhtajju bihi. Dia kazzab, memalsukan hadis. Lalu kemudian beliau bahkan bangga memalsu hadis. Perkara ini pernah disampaikan oleh As-Sam'ani. Beliau mengatakan sami'tu Ibnu Nasir yaqul, sami'tu Ibrahim bin Sulaiman yaqul, sami'tu Abul Iz Ibn Qadish yaqul, wada'tu hadisan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan saya pernah memalsu hadis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga dia tu. Oleh yang demikian, Imam Az-Zahabi dalam Siyar mengatakan hadza yadullu ala jahlih yaftakhiru bil kazib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan jahilnya orang ni. Dah buat hadis palsu, bangga pula. Ini Ibn Qadish, tuan-tuan ya. Tapi kalau tuan-tuan tengok kitab Mu'taqad Imam Syafi'i yang ditahqiq pada hari ini, kitab Al-Yasufi yang ditahqiq hari ini, pentahqiq tak sebut pun bahawa Ibn Qadish kazab. Pentahqiq tak sebut pun Ibn Qadish pernah memalsu hadis. Beliau hanya mengatakan hadza wa qad asna alaihi ghairu wahid lakin takallama fihi jamaah wa dha'afuh.
Ada ulama yang puji dia, ada ulama yang lemahkan dia. Macam lemah tu ringan saja. Betul tak? Padahal ilahnya, jarah dia berat, yaitu kizab, bahkan dia mengaku kizab. Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal mengatakan, Ibn Qadish pernah berdusta, memalsu hadis, akan tapi taba wa anab. Dia telah bertaubat. Dia bertaubat, dia menyesal karena perbuatan tersebut. Kalaupun bertaubat, tengok tuan-tuan dalam Muqaddimah Ibn Salah, apa hukum periwayatan hadis dari orang yang pernah berdusta atas Nabi dan bertaubat? Diterima atau tak terima? Jumhur tak terima. Kalau tak percaya nanti Ustaz Tariq boleh cek semula, jangan saya lupa. Adakah Ibn Salah katakan tak terima, secara jumhur mengatakan tak terima atau tak? Seingat saya tak diterima sekalipun dia telah bertaubat. Nah itu tadi Ibn Qadish. Sekarang Al-Ushari. Al-Ushari tuan-tuan, beliau adalah Muhammad bin Ali ibn al-Fatah Abu Talib Al-Ushari, Syekh Saduq Ma'ruf, seorang guru hadis yang Saduq. Saduq ni tak terlalu siqah, tapi okey, dia tak lalu dhaif. Ma'ruf, terkenal, memang dia terkenal, sangat terkenal sebagai musnid di Baghdad. Lakin udkhilu alaihi asya fahaddasa biha bisalamati batin. Akan tetapi dia sering riwayat-riwayat dimasukkan kepada dia. Kalau istilah hadis disebut talqin. Jadi bukan riwayat dia, dimasukkan dalam riwayat dia, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Itu udkhilu alaih. Dan kalau tuan-tuan tengok ucapan ni, ramai ada setengah kalangan mengatakan ini ucapan Imam Zahabi kita tak terima. Kenapa? Sebab hanya Imam Zahabi yang kata macam ni, sebelum dia tak ada kata macam tu. Kita tak perlu tuan-tuan ada orang lain nak sokong Zahabi, tapi ini ucapan Imam Zahabi, tak semudah kita reject macam tu aja. Dia seorang imam naqid, apabila dia meriwayatkan dia mengucapkan satu perkara ni, menunjukkan dia menjelaskan kepada kita illah periwayatan tersebut. Dan berikutnya lagi ada yang mengatakan, ini Imam Zahabi kata macam tu, sedangkan orang yang hidup dengan Abu Talib Al-Ushari kata dia siqah. Jadi kita kena terima orang yang sezaman dengan Abu Talib Al-Ushari, kita kena reject kalangan ucapan Zahabi sebab bertentangan dengan orang yang lebih kenal Abu Talib Al-Ushari. Bagi saya tuan-tuan, pandangan itu pun tak betul. Kenapa? Sebab kalau tuan-tuan tengok ucapan ulama yang menilai atau memuji Abu Talib Al-Ushari, mereka memuji secara mutlak, secara ijmal. Macam Zahabi juga sebutkan, Syekh Saduq, dia pun kata Saduq, dia tak kata dhaif, betul tak? Jadi pujian-pujian orang yang sejama dengan Abu Talib Al-Ushari, kita terima, kita katakan betul dia siqah. Saya setuju dia Saduq. Tapi riwayat dia berkenaan akidah Imam Syafi'i ini madkhul. Madkhul maknanya adalah riwayat, bukan riwayat dia, tapi riwayat orang lain dia riwayatkan. Nah, ini satu satu jarah yang penting, perlu diterima. Tak boleh kita reject Imam Zahabi macam tu je. Imam Zahabi ini seorang diri, katanya tak ada. Perkataan itu mesti kita pertimbangkan. Kalau tidak, kita akan reject semua pandangan ulama dengan alasan tak ada orang sokong dia, kan? Yang pasti adalah bagi saya tuan-tuan, Abu Talib Al-Ushari betul dinilai siqah, saya terima, siqah. Saduq saya terima. Secara umum periwayatan dia saduq dan siqah, tapi khusus periwayatan i'tiqad Imam Syafi'i, kata Imam Zahabi, dia madkhul. Ya? Sebab kadang kita baru belajar hadis ni tuan-tuan, kita ingat dulu lah, saya ingat lah masih kecil dulu, kalau belajar hadis, setiap perawi siqah semua hadisnya sahih. Setiap perawi dhaif semua hadisnya dhaif. Itu orang baru belajar hadis. Kalau dah tinggi sikit dia akan nampak perawi siqah maknanya tidak semua hadis dia sahih, tapi sebagian besar hadis dia sahih. Kadang ada yang lemah juga. Dan perawi yang dhaif, tidak semua hadis dia dhaif. Kadang ada yang sahih juga. Siapa yang tahu sahih dan dhaif? Wah, ini adalah perbahasan yang paling halus dalam ilal. Perbahasan kenapa ilalul hadis bahasan yang paling halus dan paling susah, sebab dia berbincang berkenaan kesilapan siqah. Kalau kesilapan dhaif senang.
Khilafan dhaif senang, simple aja. Fulan dhaif, silap, saya tahu. Tapi kalau siqah silap, itu perbahasan ilal. Ya kan? Perbahasan yang sangat halus. Anggap ini perbahasan ilal. Abu Talib al-Ushari siqah, saduq, tapi periwayatan i'tiqad Syafi'i madkhul ma'lul. Dia kena reject. Bukan kita reject semua, tapi kita reject ni saja. Betul tak? Nah, ini tuan-tuan perlu basic dalam ilmu hadis. Insyaallah kita Maulana Ihsan nanti akan explain lebih dalam lagi. Sebagai contoh tuan-tuan, nak buat tuan-tuan faham perkara ni. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Qutaibah ibnu Sa'id an Lais ibnu Sa'ad an Yazid ibnu Abi Habib dari Abu Tufail daripada Muaz ibnu Jabal. Hadis masyhur tentang solat jama' takdim. Kalau tuan-tuan cek satu-satu perawi ini, semua siqah belaka. Qutaibah siqah, Lais siqah, imam di Mesir, Yazid ibn Abi Habib siqah, Abi Tufail siqah, Muaz siqah. Tapi hebatnya tuan-tuan, kata Imam Al-Hakim, fanazarna fa idzal hadisu maudhu' wa Qutaibah ibnu Sa'id siqatun ma'mun. Hadis ni palsu tapi Qutaibah siqah. Pelik tak? Jadi kalau kita nak kata Abu Talib aku terimalah siqah. Tapi hadis ni yang dia riwayatkan i'tiqad Imam Syafi'i ini maklul. Kena reject. Imam Zahabi kata macam tu, ni madkhul. Sama juga apabila kita bincang hadis ni, Qutaibah siqah tapi hadis palsu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Imam Al-Bukhari mengatakan dia pernah tanya kepada Qutaibah, waktu awak tulis hadis ni daripada Lais ibnu Sa'ad, ada sesiapa bersama awak tak pada hari itu? Dia katakan ada, Khalid al-Madaini, kawan saya. Apa kata Imam Bukhari? Wa kana Khalid al-Madaini yudkhilul ahadits ala syuyukh. Itulah isu dia. Khalid ni suka masukkan hadis kepada riwayat-riwayat syekh. Jadi kalau kita tak perasan, misalkan kita tengah tulis hadis daripada Lais pernah mengajar, misalkan kan Lais tengah mengajar, Qutaibah tulis hadis-hadis tu, dia masuk satu lembar letak di situ. Akhirnya Qutaibah ingat tu riwayat dia daripada Lais. Padahal itulah hadis yang madkhul, diselipkan kepada riwayat Qutaibah tanpa dia perasan. Tapi a'immah ilal kita tuan-tuan, Allah dah jadikan mereka orang yang sangat teliti. Orang boleh terlepas, tapi a'immah tak. Betul tak? Begitu juga Imam Zahabi, orang boleh lepas, tapi Zahabi katakan ni madkhul. Ini adalah riwayat yang madkhul, diudkhil alaih, dimasukkan ke riwayat Abu Talib al-Ushari. Menariknya lagi tuan-tuan, hadis yang kita bincangkan ni, Qutaibah ibnu Sa'id daripada Lais ni, Imam Ahmad pernah datang kepada Qutaibah, dia ambil hadis tu. Ali ibn al-Madini datang ke Qutaibah, ambil hadis tu. Mereka ambil, tulis dan riwayatkan. Kata Imam Al-Hakim, para ulama ni datang, ambil hadis tersebut bukan nak sahihkan, tapi ta'ajjuban. Tapi dia pelik, ada hadis macam ni ya, menarik ini, ambil. Bukan kata, sahih, saya riwayatkan. Hatta walaupun Imam Ahmad riwayatkan hadis ini dalam musnad, dia tak kata sahih, tapi dia riwayatkan ta'ajjuban. Ini tuan-tuan kena belajar juga dalam ilmu hadis. Periwayatan seorang perawi bukan bermakna dia mensahihkan hadis itu. Kadang dia meriwayatkan hadis ta'ajjub, pelik, menarik, walaupun dia katakan mungkin tak sahih. Betul tak? Nah, kenapa saya sebutkan perkara ini? Sebab nanti ada setengah orang akan katakan, buku Abu Talib al-Ushari ini dinukil oleh para ulama. Zahabi nukil, Abu Muhammad al-Maqdisi nukil, Imam ni nukil. Ini menunjukkan bahawa hadis ni riwayatnya sahih. Ini saya taklah. Sekedar nukil tak bermakna dia sahih. Sebagaimana sekedar imam macam Ahmad menulis hadis Qutaibah, Ali ibn al-Madini menulis hadis Qutaibah, bukan bermakna mereka mensahihkan hadis itu. Tuan-tuan boleh rujuk perkara ini dalam tulisan saya. Satu lagi, ada yang mengatakan saya jumpai riwayat lain yang menyokong riwayat Abu Talib al-Ushari, yaitu riwayat Al-Hakkari dari Al-Khalili, dari Al-Abhari, dari Ibn Abi Hatim.
Ini menjadi sanad lain yang mutaba'ah bagi riwayat Ibn Qadish, Abu Talib, Ibn Mardak ke Ibn Abi Hatim. Adakah boleh kita terima riwayat tersebut sebagai mutaba'ah atau tak? Itu soalan kita. Sebelum kita jawab, tuan-tuan rujuk kaedah Ibnu Salah dalam mutaba'ah. Mana mutaba'ah diterima, mana mutaba'ah tak diterima. Dalam muqaddimah beliau mengatakan tak semua ta'addud riwayat boleh mengangkat riwayat. Beliau mengatakan yang mutaba'ah yang boleh mengangkat riwayat adalah kalau sanad yang diangkat, yang nak diangkat ni kelemahan dia karena sebab yang ringan. Sebab yang ringan ni contoh hafalan dia, dobat dia masalah padahal dia soduk, ataupun sanad tu mursal, ya kan? Itu bagi dia ringan. Akan tapi kalau kelemahan tersebut terlalu teruk, maka tak boleh terangkat dengan mutaba'ah. Kalau nak senang tuan-tuan, saya ringkaskan macam ni. Mana yang boleh dikuatkan adalah kalau perawi dia lemah hafalan, sanad terputus, majhul, mudallis. Kita nampak sanad macam ni, kita jumpa sanad lain, boleh terangkat kepada sahih atau kepada hasan. Akan tapi kalau sebab kelemahan adalah perawi pendusta, kazab, muttaham bil kazib, pemalsu hadis, sanad syaz, sanad ma'lul, kata Ibnu Salah tak boleh terangkat dengan mutaba'ah. Kita kembali kepada sanad yang kita bincangkan ni. Adakah dia masuk dalam kategori teruk ke atau ringan? Masalahnya adalah teruk, betul tak? Al-Haqqari kita tadi katakan muttaham bil kazib, teruk. Ibn Qadish kita katakan muttaham bil kazib, teruk. Abu Talib Al-Ushari menerima talqin dan riwayat tersebut ma'lul, teruk. So kesimpulannya adalah sanad sokongan tersebut tidak mengangkat darjat hadis tersebut, karena sanad yang hendak disokong atau mutabak lemah teruk, dan sanad yang menyokong mutabik lemah teruk. Dua-dua lemah, tak boleh mengangkat satu sama lain. Jelas tuan-tuan? Okey. Apa yang berlaku adalah menurut saya, boleh jadi saya silap atau mungkin saya silap lah, wallahu alam, saya bukan pakar dalam perkara ni. Tapi yang saya nampak adalah yang berlaku, riwayat Abu Talib Al-Ushari ini sebenarnya dicipta oleh Al-Haqqari. Nanti tuan-tuan akan dapati bahwa sebenarnya ucapan matan tu sebenarnya ada diambil daripada buku Ibnu Jarir At-Tabari bertajuk At-Tafsir fi Ma'alimiddin. Diambil sebagian daripada buku tersebut, lalu Al-Haqqari cipta sanad untuk sampai kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian Ibn Qadish yang pernah memalsu hadis ni tengok, menarik riwayat ni, aku cari sanad yang baru. Dia pun pergi kepada Abu Talib. Abu Talib kemudian katakan, wahai Imam Abu Talib, ni riwayat awak, riwayatkan kepada saya dengan sanad yang baru. Dia pun riwayatkan. Ini yang kita sebut sebagai sariqatul hadis. Tuan-tuan. Dan ini yang menurut saya berlaku, ini spekulasi tuan-tuan, betul kata betul, wallahu alam. Akan tapi bagi saya adalah berlaku rekaan daripada Al-Haqqari, sebab reputasi dia sering mencipta tarkib asanid macam tadi kan. Tarkib asanid adalah ni matan tak punya sanad, tapi dia cipta sanad hingga kepada imam tertentu. Imam Syafi'i ini dihormati ramai. Diciptakan sanad hingga Imam Syafi'i. Lepas tu Ibn Qadish pun dia nak seolah-olah aku carikan sanad mutaba'ah. Ini dalam hadis disebut nak buat igrab. Igrab ni adalah sanad ni masyhur daripada satu ni, saya nak buat sanad yang baru agar nampak macam sanad baru yang orang lain tak punya. Dan orang yang tak teliti akan nampak macam ada dua sanad mutaba'ah padahal satu sanad saja. Ya, ini tak akan lepas daripada kalangan muhaddisin. Yang berikutnya tuan-tuan, buku ni tak dikenali dalam kalangan mazhab Syafi'i. Orang akan kata so what? Yang penting sanad sahih. Tak dikenal dalam kalangan Syafi'i pun tak apa. Awak tak faham ilmu hadis. Dalam ilmu hadis tuan-tuan, kalau seorang imam yang sangat besar atau dikenal sebagai imam yujma' hadithu, imam yang hadis dia selalu dikumpul, yang murid dia ramai, tiba-tiba hanya satu orang saja riwayatkan, murid yang lain tak riwayatkan, ini menunjukkan riwayat tersebut munkar. Nah, perkara ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih. Beliau mengatakan kalau ada orang meriwayatkan daripada Zuhri fi jalalatihi wa qasrati ashabihil huffaz al-mutqinin lil hadisi,
Kalau ada orang meriwayatkan daripada Zuhri, padahal dia sangat besar nama dia, murid dia sangat ramai, tiba-tiba dia bawa hadis yang tak diriwayatkan oleh murid-murid Zuhri yang lain, apa kata Imam Muslim? Fa ghairu jaizin qabulu hadisi hadzal darb minan nas. Jangan terima hadis orang macam ni. Nah, begitu juga apabila kita bincang tentang Imam Syafi'i, imam besar, murid dia berlambak, tuan-tuan. Imam Daruqutni pernah menulis satu buku khas menyebutkan perawi daripada Syafi'i saja. Murid-murid daripada Imam Syafi'i. Las-las kita jumpa hadis buku ni hanya dari satu jalur sanad ni, popular kalangan Hanabilah, Syafi'iyah tak tahu menau berkenaan hadis buku tersebut, confirm perkara yang meragukan paling kurang, kan tuan-tuan. Entahlah kalau tuan-tuan terima juga dalam akidah, dalam riwayat macam ni, wallahu a'lam. Kalau saya macam sukarlah saya nak terima. Berikutnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat analisis perbandingan antara kandungan buku Abu Talib Al-Ushari dengan buku At-Tafsir fi Ma'alimiddin Ibnu Jarir At-Tabari, tuan-tuan akan jumpa 80% sama. Jadi kalau kita bawa ke Turnitin tahu tuan-tuan, dia satu alat untuk detect plagiarism, kan? Bawa nih buku ni tak akan lepas. Ada orang kata kesamaan dalam perbahasan akidah kalangan salaf ni biasa. Dia cakap macam ni, salaf ni cakap macam ni, biasa. Ya betul, biasa. Dalam idea biasa, tapi dalam perkataan mustahil sama. Misal saya nak tulis hukum Maulid Nabi, ya kan, hukum Maulid Nabi. Saya nak ada idea tulis tajuk macam ni. Ustaz Tariq pun katakan saya nak tulis juga hukum Maulid Nabi. Idea sama, ini tawarud afkar, perkara biasa. Tapi kalau kemudian artikel Ustaz Tariq 100% macam artikel saya, tuan-tuan nak terima tak? 100% sama. Ustaz Tariq, awak ni plagiat ni, awak curi tulisan Ustaz Umar ya? Tak, ini tawarud afkar Ustaz. Kalau gitu di dunia ni tak ada plagiarism. Betul tak? Kalau tuan-tuan terima, wallahu alam lah. Kalau saya macam mustahil perkara ini berlaku. Jadi apa yang berlaku adalah kalau tuan-tuan bandingkan buku Abu Talib Al-Ushari berkenaan dengan akidah Imam Syafi'i dengan tulisan Ibnu Jarir At-Tabari, saya tak kata 100%, tapi lebih 80% sama. Kalimat sama, susunan sama. Saya rasa tak mungkin perkara ini berlaku. Yang paling kuat tuan-tuan adalah hujah kandungan buku ini dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya betul, Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari bahwa pada akhraja Ibnu Abi Hatim fi Manaqib Syafi'i dan seterusnya. Masalahnya tuan-tuan, nukilan tersebut dalam kitab Ibnu Abi Hatim, Manaqib Syafi'i Ibnu Abi Hatim terjumpai pada hari ini. Kitab ini matbu' pada hari ini. Dan yang menukil daripada kitab ni pun berlambak. Baihaqi sering nukil daripada buku ni, Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya sering nukil daripada buku ni. Tak dijumpai sama sekali seperti mana yang disebutkan. Jadi kalau sekedar tak dijumpai dalam matbu' pada hari ini mungkin tercicir lah, okey. Tapi ini ulama yang riwayatkan dan nukil tak jumpa juga, saya rasa something fishy dalam perkara ni. Yang kedua, berikutnya tuan-tuan, sekiranya nukilan tersebut memang terdapat dalam Ibn Abi Hatim, misalkan tuan-tuan nanti jumpa manuskrip, jumpa kalimat itu dalam Ibn Abi Hatim, atau tetap yang menjadi isu adalah kesahihan sanad. Misalkan betullah kalimat tersebut dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar katakan perkara ini dalam Fathul Bari, kemudian adakah kita terima semua ada yang dalam kitab atau kita tetap boleh takhrij? Kita selalu cakap jangan terima semua dalam kitab, kan? Kita kena cek sama ada sahih tak sahih. Termasuk kalau hadis kita kena takhrij, nukilan ulama pun kita kena takhrij. Sebab tetap juga sanad yang akan menjadi ukuran dalam perkara ini. Menariknya lagi tuan-tuan, dalam Lisanul Mizan adalah ringkasan dan tambahan kitab Mizanul I'tidal Az-Zahabi, karangan Imam Ibnu Hajar. Dia tulis Lisanul Mizan. Dalam Lisanul Mizan, Ibnu Hajar bawakan pandangan Az-Zahabi, dia diam, berkenaan Abu Talib Al-Ushari, berkenaan Ibn Qadish, berkenaan Al-Hakkari,
Bahkan dia sokong bahwa Abu Talib Al-Usyari menerima talqin. Maknanya kalaupun Ibnu Hajar betul bawakan ucapan ini dalam Fathul Bari, beliau bukan nak sahihkan, sekedar nak riwayatkan saja. Sebab dalam Lisanul Mizan pun dia diam dan tak komen berkenaan dengan jarah yang dibawakan oleh Az-Zahabi dalam kepada Abu Talib Usyari dan Hakari. Buku Al-Yasufi saya tak banyak bincang. Dia adalah buku yang sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sekedar meriwayatkan kandungan buku Abu Talib Usyari tadi. Kita sudah bincang semua. Betul tak? Dan yang kedua adalah dia tidak ada sanad. Dia sekedar matan, tak ada sanad. Tuan-tuan tengok dalam manuskrip dia, tuan-tuan boleh tengok di dalam slide saya. Beliau dalam bagian pertama beliau mengatakan Mu'taqad Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan dia riwayatkan sanad dia hingga Abu Talib Al-Usyari. Dia sebenarnya adalah buku Abu Talib Al-Usyari. Bagian pertama nih, tak ada perbezaan. Dan kita sudah sebutkan hukum dia, ya kan? Bagian yang kedua tuan-tuan, dia bermula dengan ucapan bab sifat i'tiqadis sunnah ta'lif Al-Imam Al-Jalil Syekhul Islam Al-Mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tuan-tuan kena beri penekanan kepada ucapan ta'lif. Ta'lif apa maknanya? Karangan, tulisan. Betul tak? Tapi beliau bawakan matan kitab tersebut tanpa sanad sama sekali. Dia hanya mengatakan qala Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah dan sebagainya. Seolah-olah ini adalah akidah Imam Syafi'i, tapi dia tak bawakan sanad sama sekali. Yang pertama dia bawa sanad, tapi sanad Abu Talib Al-Usyari. Kita sudah bincang. Bagi saya dia bukan tak sahih. Yang kedua lebih teruk daripada itu, dia tak ada sanad sekalipun. Tak ada sanad sama sekali. Dia hanya terus bawakan matan. Ada orang kata ini sebenarnya bukan etikot Imam Syafi'i secara betul-betul, tapi ini adalah kefahaman daripada ashab Syafi'i, ulama Syafi'i berkenaan akidah Imam Syafi'i. Iyakah? Dia kata taklif. Ini adalah taklif karangan Imam Syafi'i. Boleh tak kita cakap, Pak? Ni kitab Ustaz adalah karangan Imam Syafi'i. Awak terima aja, tak terima Wahabi. Boleh tak? Saya rasa tak boleh kan? Setiap penisbahan kitab kepada penulisnya mesti ada sanad. Dan menariknya lagi tuan-tuan, bagian yang kedua ni punya masalah yang sangat banyak. Pertama bagi saya lah, sejauh saya baca buku-buku Syafi'i, saya rasa aras bahasa tak sama dengan bahasa Imam Syafi'i. Tapi itu kan subjektif kan, saya tak nak elaborate lebih jauh. Yang kedua, semua hadis yang disebutkan dalam bagian kedua ni tak ada sanad sama sekali. Dia cuma mengatakan ruwiya an Muaz, ruwiya an fulan, ruwiya an fulan. Kalau tuan-tuan baca buku-buku Syafi'i selalu disebutkan sanad dia setiap kali meriwayatkan sebuah hadis. Jadi kebiasaan kita kepada Imam Syafi'i, saya rasa macam tak mungkin Imam Syafi'i macam ni, tak seperti Syafi'i yang saya kenal. Tapi kan subjektif kan tuan-tuan, tak apa, kita pindah ke tempat yang lain. Yang berikutnya, banyak hadis-hadis dalam bagian yang kedua ni tidak dijumpai dalam buku-buku Imam Syafi'i yang lain. Penat-penat Baihaqi kumpul Ma'rifatus Sunan wal Asar, buku yang disebutkan di situ tak ada pun dalam buku-buku tersebut. Yang berikutnya tuan-tuan ini lagi best. Banyak hadis-hadis dalam bagian ni palsu. Mana Syafi'i yang pakar dalam hadis tu? Tak nampak. Dia tak nampak ke hadis ni palsu, tapi disebutkan dalam bagian tersebut. Sebagai contoh, dia mengatakan waqad rawa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sab'u wa man fihinna ila darkil asfal ila sara wa ila tinil asfal wa ila rihil haffafah ila man tahat ilail hudud kullu dzalika makhluq ma qala al-Qur'an fa innahu kalamullahi ta'ala. Dia katakan semua yang ada di langit, di bumi, di ujung, di bawah, semuanya makhluk melainkan Quran. Kullu zalika makhluk, semua makhluk melainkan Al-Quran, sebab Quran adalah kalam Allah. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nakhai. Kata Imam Suyuti, ajma'u ala annahu kazzab yada'ul hadis.
Masuk akal tak tuan-tuan Imam Syafi'i berhujah dengan hadis macam ni? Bagi saya tak macam Syafi'i yang saya kenal, kecuali Syafi'i jiran saya di Indonesia lah. Tapi kalau Syafi'i yang saya kenal dalam risalah, tak mungkin macam ni. Dan yang lagi best, dalam kandungan dia menukil daripada Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal ni tuan-tuan, dia lahir tahun 200 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Maknanya Imam Syafi'i, pada zaman Imam Syafi'i dia baru 4 tahun. Tapi buku ini mengatakan menukil daripada Sahal bin Abdullah At-Tustari. Saya tak dapat penjelasan yang logik untuk justify perkara ini. Bagi saya ini adalah satu bukti bahawa buku ini bukan berasal daripada Imam Asy-Syafi'i. Kalau tuan-tuan tak nak terima ucapan saya tak apa, saya galakkan tuan-tuan baca buku ini. Yang pertama, Taqrib Aqidatis Syafi'i oleh Hasan Muallam Daud Haj Muhammad. Dia kritik buku Al-Hakari, buku Abu Talib Al-Usyari, dan juga Al-Yasufi. Dia katakan tak sahih, semua daripada Imam Syafi'i. Yang berikutnya juga adalah kitab Al-Ittijahus Salafi Inda Syafi'iyah. Dia juga kritik buku-buku yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i dan menurut dia tak sahih. Dan dua-dua penulis ni adalah penulis Salafi, bukan Asy'ari. Jadi kalau tuan-tuan tak nak terima daripada Asy'ari, tak apalah. Tuan-tuan baca buku ni, mungkin ada sesuatu yang boleh dimanfaatkan daripada buku tersebut. Yang terakhir tuan-tuan, ini adalah pandangan saya. Boleh jadi dia betul, boleh jadi dia silap, dan sekiranya saya silap, saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada kawan-kawan yang nak tunjukkan kesilapan saya, sangat berterima kasih, dan saya akan bersedia untuk menarik semula pandangan saya. Saya tak ada isu berkenaan saya kena betul, nak orang kena terima, saya tak ada perkara macam tu. Saya nak bentangkan saja. Kalau salah, saya akan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya betul, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita berjumpa semula pada masa akan datang. Mohon maaf kepada kedua-dua panelis, saya terlalu panjang bincang sampai pukul 12. 3 jam lebih ya. Masya Allah, minta maaf lah. Kita akan jumpa semula pada sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada pengikut Salafi, insaflah dan muhasabahlah diri anda sendiri. Anda melarang orang lain menyebarkan hadis palsu, tetapi anda menjadikan hadis palsu sebagai sumber akidah. Terdesak sangatkah kamu untuk nisbahkan akidah kamu kepada salaf atau Imam Syafi'i sampai terpaksa menggunakan hadis palsu sebagai rujukan? Jadi kepada pengikut Salafi, adakah anda rasa akidah anda selamat kerana ikut hadis palsu ini sebagai sumber akidah? Kalau anda rasa akidah anda selamat dengan mengikuti hadis palsu, maka jelaslah bahawa anda adalah orang yang condong kepada kesesatan. Wallahu a'lam.